Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, hari ini saya akan membentangkan untuk assignment saya, subjek OUMH 1603 Learning Skill for 21st Century. Oke, pertama sekali untuk pengenalan. Pengenalan. Pendidikan digital adalah tonggak transformasi sistem moden, mempercepatkan akses ilmu dan membuka peluang pembelajaran inovatif. Pelajar perlu bertanggung jawab menguasai kemahiran abad ke-21 seperti literasi digital, pemikiran kritikal, dan komunikasi berkesan untuk bersaing secara global. Tugasan ini membantu pelajar bagi memahami keperluan pendidikan digital serta memupuk kompetensi bagi pembangunan pribadi dan profesional. Tujuan dan objektif kajian. Kajian ini bertujuan untuk menggariskan pelbagai aspek penting yang berkaitan dengan peranan pelajar dalam pendidikan digital, khususnya dalam menghadapi cabaran di abad ke-21. Dan salah satu objektif bagi kajian ini adalah untuk memahami keperluan perkembangan dalam pendidikan digital serta bagaimana ia memberi impak dan kesan kepada murid ataupun pelajar. Seterusnya kita beralih kepada peranan dan tanggung jawab pelajar dalam pendidikan digital. Yang pertama sekali, penggunaan teknologi yang bijak. Pelajar diharapkan, apa yang kita dapat harapkan dengan pelajar ni, mereka dapat memanfaatkan teknologi seperti platform dalam talian, aplikasi-aplikasi pendidikan, dan sumber-sumber ilmu digital yang dapat kita akses di laman internet untuk meningkatkan kefahaman mereka. Di samping itu, yang kedua, peranan dan tanggung jawab pelajar dalam pendidikan adalah untuk mengamalkan etika digital yang tinggi. Mengamalkan etika digital yang tinggi adalah seperti menghormati hak harta intelek, memastikan interaksi dan positif di platform dalam talian. Selain itu, pengurusan masa yang bijak juga merupakan tanggung jawab kritikal. Pelajar perlu menyusun jadual pembelajaran yang seimbang agar dapat mengimbangi antara pembelajaran digital dan kehidupan seharian. Seterusnya kita beralih kepada ciri-ciri persekitaran pembelajaran digital yang berkesan dalam pendidikan abad ke-21. Yang pertama yang kita dapat lihat di sini adalah accessibility yang tinggi. Persekitaran pembelajaran digital yang berkesan mestilah memastikan accessibility yang tinggi kepada semua pelajar tanpa mengira latar belakang sosioekonomi mereka. Ia termasuk menyediakan peranti digital yang mencukupi, sambungan internet yang stabil, dan kandungan pembelajaran yang diakses pada bila-bila masa di mana sahaja. Accessibility ini memastikan keadilan pendidikan kepada semua pelajar. Seterusnya, mengembangkan minda melalui penerapan teknologi baharu dan pembelajaran efektif. Yang pertama, menggunakan teknologi sebagai alat pembelajaran. Melibatkan diri dalam teknologi baharu membuka jalan untuk pembelajaran lebih mendalam. Contohnya, penggunaan alat seperti aplikasi pembelajaran, simulasi digital, dan kursus dalam talian membolehkan individu menguasai kemahiran baharu tanpa batas waktu dan tempat. Teknologi ini juga menyediakan peluang untuk pembelajaran berasaskan masalah, iaitu problem based learning, di mana individu dapat mencari penyelesaian secara kreatif untuk cabaran di dunia yang nyata. Seterusnya, memupuk kemahiran berfikir secara kritis. Contohnya, penyelidikan melalui platform digital dan analisis data menggunakan perisian canggih mendorong individu untuk membuat keputusan berdasarkan fakta bukti yang kukuh. Ini bukan sahaja membantu dalam pembelajaran, tetapi ia juga dalam kehidupan seharian kita, termasuk aspek profesional. Dan yang seterusnya, yang terakhir, pembelajaran kolaboratif teknologi. Teknologi ini dia menyediakan ruang yang untuk kolaborasi maya yang efektif melalui alat seperti perbincangan dalam talian, kerja berkumpulan pada platform awam, dan persidangan video. Kerjasama ini juga membolehkan individu bertukar idea, menerima perspektif baru, dan meningkatkan kemahiran komunikasi. Pembelajaran kolaboratif juga memperkaya pengalaman pembelajaran melalui interaksi yang lebih dinamik.
Okay, untuk yang terakhirnya adalah kepentingan pengurusan emosi dan interaksi sosial yang berkesan bagi pelajar dalam pembelajaran digital. Yang pertama, mengekalkan ketenangan, mengenal pasti masalah dan mengambil tindakan yang positif. Pelajar sering menghadapi tekanan seperti beban tugasan yang bertambah, kesukaran memahami pembelajaran ataupun rasa kesunyian akibat kekurangan interaksi fizikal. Jika emosi seperti stres dan kebimbangan tidak diurus dengan baik, ia boleh menjelaskan fokus dan prestasi akademik. Yang kedua, memberikan sokongan moral dan perasaan. Interaksi sosial ini berkesan memainkan peran yang penting dalam pembelajaran digital. Walaupun interaksi fizikal mungkin berkurang, pelajaran perlu memanfaatkan platform digital untuk menjalin hubungan dengan rakan dan tenaga pengajar. Hubungan ini mampu bukan sahaja meningkatkan pengalaman pembelajaran, tapi juga ia memberikan sokongan moral dan perasaan tidak bersendirian. Komunikasi yang baik melalui email, forum dalam talian dan pelbagai video membantu berkongsi idea, menyelesaikan masalah bersama dan membina rangkaian sosial yang menyokong. Seterusnya dan yang terakhir insyaAllah rasanya yaitu hubungan yang positif dengan rakan dan tenaga pengajar.